Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipanjangkan umur, murahkan rezeki dapat kita bertemu pada malam ini. Dan semoga pertemuan kita mendapat rahmat dan mendapat rahmat. Jadi kalau kita berada di tempat yang tak elok, dia tak ada rahmat, itu maksud dia. Jadi nak boleh dapat rahmat tu memang susah. Daripada rumah nak ke masjid, dia terfikir macam-macam. Ke masjid ke satu lagi yang tak elok lah. Setakat makan malam tak ada masalah. Nampak tak, contohnya begitu. Nampak tak, minggu depan boleh pergi masjid, apa salahnya? Dia nak pergi masjid pula minggu depan lagi, tengok mati dah. Nampak tak, dia jadi macam tu. Jadi sebab itu kita melakukan ibadat ni sebenarnya kita berjuang sebenarnya. Kita sampai masjid habis isyak, alhamdulillah, berjaya hari ni aku semayang berjemaah isyak berjemaah contohnya. Ataupun kita duduk dalam kelas pengajian seminggu sekali ke 2 kali seminggu dan seumpamanya. Jadi moga-moga kita mendapat rahmat. Itu maksudnya rahmat, rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana majlis kita ini, kalau orang dulu-dulu, majlis ilmu ni penting. Datuk kita, nenek kita, bapa kita dan sebagainya, kita tengok macam mana pengajian dia dekat surau, pengajian dia dekat pondok dan sebagainya. Bagaimana dengan pengisian ilmu agama yang kuat dia punya dalam dirinya, maka dia boleh bekerja, dia boleh berjuang, dia boleh membangunkan negara, membangunkan keluarga, dan dia boleh bercocok tanam dan sebagainya, kerana hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga kehidupan kita bertambah baik. Kita nak masuk tahun baru, nampak tak? Artinya kita, ibadat kita bertambah baik. Makin umur kita semakin tua. Semakin tua artinya semakin sakit. Walaupun kita sihat, walaupun dia sihat, memang sihat, tetapi dia ke arah semakin tak sihat. Itu maksud dia. Itu maksud semakin tak sihat. Walaupun dia sihat sepanjang umur dia, tapi sampai masa mati juga itu. Jadi moga-moga hidup kita ada tujuan dan matlamat. Sebab itu pentingnya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Babul Raja yang lepas kita bincangkan tentang babul khauf, tentang takut. Dia sebut takut dan penakut. Tak apa, kau penakut, aku berani. Bukan macam tu. Bila ada rasa takut tu takwa maksud dia. Walaupun kita ni orang berani kat dunia, berani bergaduh, berani mati dan sebagainya, tapi dengan Tuhan kena ada takut. Sifat takut ni bukan buat-buat, dia sendiri datang. Sendiri datang maksudnya aku kalau tak sembahyang, bahayalah, takutlah. Maksudnya begitu. Tak, bukan takut lawan rimau, ataupun dia takut gelap-gelap pun dia boleh lawan hantu kecil, bukan maksudnya begitu. Tempat bergaduh dia berani tempuh misalnya, bukan macam tu. Maksud takut ni artinya salah satu daripada tanda takwa yang Allah campakkan bagi orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Itu dalam surah apa tu? Suratul Rahman. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala', maka fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka apa lagi nikmat Allah yang kau nak dustakan. Itu maksud dia. Ulang balik berapa kali? Lebih daripada 20 kali. Jadi nak gambarkan waliman khafa maqam. Waliman, bagi siapa yang khafa, takut, maqam rabbi,
kedudukan Tuhan. Kalau Fir'aun kita baca kisah ni, sebut je Fir'aun orang dah takut dah. Sebut Fir'aun orang nampak dia punya ketumbukan tentera ni. Fir'aun zaman dulu sebut Saddam Hussein, kita baca Saddam lah, almarhum orang Islam kan, almarhum Saddam Hussein. Saddam tu kalau kita bahasa Arab artinya tempur. Nak buat apa? Aku nak buat kereta tempur. Saya Ratu Saddam nama dia, kereta tempur. Nama tak? Kerja dia nak menempur je. Ratu Saddam. Sebab tu dia rasa nak menempur orang. Beraduh al-ismu al-musamma. Nama tu sesuai dengan perangai dia tadi, Saddam Hussein. Jadi maksud dia, kalau kita tengah berbual duduk dekat tepi misalnya, berbual sama-sama kita kutuk Saddam Hussein, kita tengok gambar di sebelah, cabut lagi orang. Apa gambar je dia punya aura tu. Zaman tu kalau cerita di Iraq, zaman kehebatan dia. Nampak tak? Jadi kedudukan tu kita nampak Saddam. Dia kalau tangkap, bukan tangkap seorang yang anak yang buat salah, tapi dengan bapaknya, dengan isterinya, dengan orang yang dikasih dia tangkap. Dia pandai. Kalau bapak buat salah melibatkan dalam isu politik ke apa, dia tak tangkap bapak aja, dia tangkap anak dara yang dia paling sayang sekali, dengan sungguh-sungguh sekali. Dengan tanah rumah pun dia hancur. Nampak tak? Jadi orang seri, orang takut. Walaupun takut, itu cara dia. Dalam masa yang sama, orang yang menentang lebih berani daripada dia pula. Nampak? Jadi macam tu, bergantung kepada situasi dan keadaan. Jadi Allah bangkitkan balik. Cuma nak gambarkan makam tu maksudnya begitu, kedudukan. Kita sebut bomoh tu, sebut je aku dah tahu dah. Dah kenal perangai dia, hebatnya bomoh tu. Dia batuk je, berterabur jenari contohnya lah. Nampak tak? Dia batuk je, belum dia terseduh. Nampak tak? Dan sebagainya, itu makam. Jadi dia sebut Allahu Akbar. Sebab itu makam. Bila orang berwuduk, bila orang azan, macam mana kita rasa? Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nak bang. Macam mana kita rasa? Muka selamba tengah makan, sedar, tak ada apa-apa. Nampak tak? Kalau tengah tengok bola tengah tadi, nasib baik menang. Kalau kalah, nampak tak? Tengok bola-bola buat tak kisah yang maghrib misalnya. Nampak tak? Jadi macam mana? Jadi kalau kita takut Tuhan, itu yang kita baca kisah sahabat. Kisah sahabat tadi, bagaimana bertakut. Jadi orang semua tu lihat, saya lambat ni bukan tengok bola. Ini Ustaz Ali lambat tengok bola, tak ada, saya ada hal. Kebetulan tengok orang terjerit-jerit, menang ke kalah? Menang Ustaz. Cuma mana tajuk apa, makam kedudukan Tuhan. Nampak tak? Jadi makam, sebab itulah bila kita baca kisah sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abu Bakar, bila azan dia, maka dia rasa terketar, takut tu, rasa takut, tak sempat nak berwuduk mati. Itu memang macam tu. Memang kita jumpa orang yang jenis macam dia rasa takut. Nampak tak? Benar, kadang-kadang bila kita berurusan dengan dia, bila azan dia dengan kita tu macam tak kenal. Dia terus nak pergi masjid. Kita ni macam bukan dia tak layan. Maksudnya ada perkara yang lebih besar, perlu aku settlekan. Jadi kita kalau dah tahu style dia, orang macam ni jangan pergi waktu semayang. Waktu semayang azan, maka tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena ejak macam mana. Kalau kita di tempat kerja, kita pandai-pandai dah. Kalau tak boleh ejak juga, kita tetap mengutamakan sembahyang. Walaupun lambat sikit, tapi kita tetap menunaikan sembahyang. Atas nama nak tinggalkan memang tak ada. Sebab apa? Makam Marabi itu kena ada. Itu tanda orang yang bertakwa. Orang yang takut ni, Allah kata dia akan dapat 2 syurga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu maksud dia. Jadi ini merupakan salah satu ciri-ciri orang yang takut. Kita baca mutasawuf, yang pertama bab al-khawfu, yang kedua ar-raja. Ar-raja ni mengharapkan. 2 sifat ni kita kena ada dulu. Dia tak ada satu aja. Aku takut tapi tak ada harapan. Takut apa? Mengharapkan artinya apa? Kita mengharapkan Allah ampun. Kita mengharapkan pahala diterima. Sembahyang itu harapan.
kalau orang buat dosa banyak, misalnya takut, dia buat dosa banyak misalnya, nampak buat maksiat, tapi dia tak mengharapkan, maksudnya dah tentu Allah Ta'ala tak ampun. Bila tak ada harap, tak ada maksud ar-raja tadi, maka dia akan jadi putus asa. Itu maksud dia. Kalau dia hanya mengharapkan, Allah Maha Pengampun, banyak mana dosa pun Allah akan ampunkan, walaupun banyaknya buih sebanyak buih di lautan. Kalau macam tu, dia tinggalkan sembahyang, dia tak ada rasa takut. Tu maksud dia. Sebab tu ulama kata antara al-khawfu wal-raja, dua-dua kena ada serentak. Faham tak? Jadi walaupun kita banyak sembahyang, banyak ibadat dan sebagainya, kena ada perasaan takut. Takut ibadat aku tak diterima, maksudnya begitu. Kerana mati sekali je. Sebab itu orang yang beribadat ni, maka dia sendiri rasa. Kalau kita tak rajin ibadat, kita tak rasa kemanisan iman. Orang yang rajin sembahyang malam, dia rasa nikmat dia. Tiap-tiap malam dia sembahyang 20 tahun. Nampak tak? Kita berapa tahun? Seminggu sekali tu nasib dah. Itu lepas perlawanan bola sepak Piala Dunia, dia bangun lah. Itu kalau dia bangun sembahyang. Cuma nak cerita macam tu lah. Aura ataupun semangat nak sembahyang tu memang payah, susah. Jadi kalau kita mendidik diri kita sembahyang, jadi masing-masing dia akan dapat rahsia sembahyang malam tu dia akan dapat. Orang yang baca Quran setiap pagi lepas subuh, kita tak nafikan lepas subuh orang sibuk pergi kerja. Cuma kita nyatakan sesiapa yang mampu tadi, tak dan lepas subuh dia baca sikit sampai tempat kerja, kosongnya dia baca sikit, dia sambung Quran dalam kereta dia baca. Memang macam tu. Jangan kita kata orang yang baik di zaman Nabi aja. Zaman tabi'in lepas-lepas tu pun ada. Zaman sekarang ni pun ada. Orang yang berzikir setiap masa. Cuma kita tak jumpa je. Kerana kita nak jumpa orang jahat je, maka jumpa orang jahat. Nampak tak? Kalau kita nak jumpa orang baik, jumpa orang baik. Orang yang buat baik tu memang ada. Nampak tak? Jadi kita jangan lupa, jangan lalai. Mentang-mentang di sekitar kita ramai orang yang lalai di akhir zaman, akhirnya kita pun termasuk orang yang lalai. Jadi kita mesti ada sifat al-khawfu. Yang kedua sifat ar-raja. Sifat ar-raja ni mengharapkan. Al-khawfu takut. Itu maksud dia. Mengharapkan kalau orang buat dosa, maka dia kena mengharapkan rahmat Allah. Kita yang tak buat dosa, jangan kita kata aku dah confirm masuk syurga, salah juga. Kena ada sifat takut pula. Orang yang mengharapkan Allah pula, maka dia kata tak apalah, Allah Maha Pengampun, baik sangka dengan Tuhan, tapi dia tak semayang, salah juga. Jadi al-khawfu dengan ar-raja hendaklah kita imbangkan bersama. Allah berfirman, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Ayat Quran nak berbicara tentang harapan. Sebab tu harapan ni dengan Allah jangan bandingkan kita dengan manusia. Dengan manusia tak ada harapan kau, misalnya confirm tak lulus peksa, misal macam-macam gagal ke apa, tapi dengan Allah tetap. Kita jangan putus asa, bunuh diri, gantung diri. Kita baca dalam surat khabar dalam blog yang Al-Hafiz yang bunuh diri tadi, tapi katanya tak betul. Orang lain yang bunuh diri, dia letakkan dekat tempat tahfiz tu. Akhirnya orang fikir Al-Hafiz orang yang hafal Quran, yang student raja yang menghafal Quran bunuh diri. Jawapannya bukan. Tapi orang lain yang bunuh diri lalu diletakkan di tempat kawasan pelajar yang menghafal Al-Quran untuk menjatuhkan nama sekolah dan sebagainya. Ar-Raja kadang-kadang dah sakit sedara tak datang, anak lagi tak datang, dulu kat KL misalnya, sibuk bekerja dengan segala kesenangan dan sebagainya, akhirnya duduk kat hospital, lalu putus asa. Nampak tak? Dah letak semayang dan sebagainya, akhirnya mati dalam keadaan macam tu. Jadi jangan ada putus asa. Kena berzikir. Nampak tak? Berzikir dalam hati. Sebab itu waktu sihat ni kena berzikir. Ingat Tuhan, sembahyang, pergi masjid. Jangan dah sampai masjid Pak Imam datang, Imam satu semampu datang ziarah. Orang yang duduk ke hospital nampak Pak Imam, dia kata lama dah aku tak pergi masjid, pasal orang tu Tok Imam. Mari pula orang yang kaki joget lambat, aku dah lama tak pergi joget lambat misalnya. Jadi maksudnya boleh zakat je.
Orang baik datang, dia cerita lama tak pergi buat baik. Kena yang lalai pula, dia kata jadi maksudnya nak menggambarkan kepada kita bagaimana yang baik tadi dia tak pernah buat, dia jarang buat, ataupun yang buruk tadi maka dia rasa rugi, dia tidak dapat melakukan. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak baik. Apabila orang tu sudah tua tetapi masih ingin melakukan perkara yang yang melalaikan. Jadi kalau dia waktu muda meninggalkan perkara-perkara taat, kadang-kadang kita takut waktu tua sakit. Kita kalau ada sakit masuk hospital, keluar hospital. Dalam kita waktu bekerja, bila pension dia masuk hospital, duit insurans kita banyak habis masuk hospital. Dulu tiap hari pergi bekerja, nampak tak? Tak ada dia pergi kerja, pergi kilang ke, pergi sekolah ke, pejabat. Habis pension, akhirnya kita ulang alik ke hospital. Dia tempat dia pusing macam tu. Nampak tak? Akhirnya mati. Itu peredaran hidup. Kalau kita yang sihat pula macam mana pula? Jadi benda-benda yang macam ni perlu kita fikirkan supaya kita terus beribadat. Jangan ada sifat kita putus asa. Qul ya ibadi, katakan ya Muhammad, wahai hamba aku, alladzina asrafu, yang melakukan asrafu ni orang yang melampaui batasan, ala anfusihim, atas dirinya. Orang tu tak semayang, nampak kita cerita diri kita. Tapi waktu dia tak semayang pula, kita kata apa? Tak apa, biar, jangan tegur dia. Biarkan maksiat, silap-silap nanti dia dapat hidayat. Itu salah. Ini kita cerita waktu kita, diri kita ni, maksudnya apa? Maksudnya nak gambarkan kalau orang tu ingin bertaubat, lalu dia kena taubat juga. Jangan dia fikir aku dosa dah banyak, takut-takut Allah tak akan terima lagi, aku tak boleh. Itu artinya perasaan putus asa. Dalam masa yang sama pula, orang yang sama juga, dia berfikir bila nak bertaubat, tak apalah, aku masih sihat, aku nak buat dulu 5 tahun, lepas tu aku bertaubat. Itu salah pula. Nampak tak? Jadi benda-benda ni payah, susah. Bukan payah, cara kita nak letakkan pemahaman tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu perlu digalas dengan sifat takut. Berapa ramai ketika buat maksiat mati. Nampak tak? Bila mati sekali aja. Orang sedang mencuri, yang curi besi buruk, kena pukul mati. Nampak tak? Masalah orang yang membunuh tu, salah tak salah itu cerita bab lain. Maksudnya dia mati disebabkan lepas orang kerja dia mencuri, ataupun lepas berzina, ataupun tak sempat bertaubat. Jadi kita ni sebelum mati kena taubat. Masalahnya bila nak mati tak tahu. Artinya tiap-tiap masa kena taubat sekarang. Aku pernah mencuri, aku pernah tinggalkan semayang. Kalau tinggalkan semayang kena taubatnya, artinya qada. Itu maksudnya kita curi dia orang, taubatnya kena kembalikan dan sebagainya. Jadi banyak perkara-perkara yang diartikan dengan asrafu ala anfusihim wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wa kulu, makan, wala washrabu, dan minum, wala tusrif, jangan melampaui. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tak suka orang yang melampaui batasan. Itu makan minum. Yang ini pula, katakan wahai hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melakukan pelampauan atas dirinya, jadi melakukan benda-benda yang tak elok. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiruz dzunub jami'an, Allah ampunkan dosa semuanya. Kadang-kadang kita baca soalan-soalan dalam surah khabar, perempuan dididik, wanita dididik bapaknya dengan agama, ajaran agama, tidak ada pergaulan bebas, tutup aurat. Tapi bila dia dah dewasa, dia rasa tertekan, dia berdoa, peksa tak lulus dan sebagainya, berniaga pun tak berjaya. Akhirnya kata semaya ni tak ada faedah. Nampak tak? Tutup aurat pun dia tengok kawan-kawan pun hidup gembira. Kalau macam tu, dia putus asa dia macam mana? Dia buka aurat dia tadi. Nampak tak? Dia melakukan pergaulan bebas. Sebab apa? Tertekan dengan suasana dan keadaan. Jadi orang-orang yang macam ni kita kena bimbing. Mak bapak pula jangan mengerasi dia, jangan terlalu syadid, terlalu keras. Maksudnya dalam mendidik. Dia kena tahu anak dia
Anak dia sekarang umur 20, tak sama macam anak dia 12 tahun. Jadi perkara-perkara macam ni kita kena faham, supaya jangan timbul perasaan putus asa. Tambah-tambah kalau anak dia dah umur 23, 24, 25, 26 dah tak kahwin, dah bimbang pula. Dia lagi bimbang. Nampak tak? Akhir sekali asalkan orang Penang dia cari, dia ambil. Nampak tak? Akhirnya akan bawa musibah. Itu banyak perkara-perkara yang kita perlu faham. Putus asa di kalangan manusia dalam semua keadaan. Putus asa daripada melakukan ketaatan. Putus asa daripada sembahyang. Putus asa apa lagi? Banyaklah. Kalau kita berniaga, putus asa daripada segi perniagaan. Kalau kita belajar, putus asa dari segi belajar, disebabkan tak ada duit. Apalagi suasana jadi banyak. Dan putus asa yang paling kita tak terima, iaitu mereka bosan daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya sembahyang, dan sembahyang sampai bila? Nampak tak? Sampai mati. Jadi benda tu bukan sembahyang tu satu nikmat maksudnya, macam makan. Kalau dia kata tak payah sembahyang, nak pencen, tak payah makan. Maksud begitu. Jangan makan, jangan minum. Aku nak pencen, saya makan betul lah, payah. Makannya nak berak, makannya nak berak. Minumnya nak kencing. Banyak tu tak payah makan, minum kan senang. Masalahnya tak makan, tak minum, tak boleh. Itu keperluan. Macam tu juga sembahyang. Tu sembahyang tu dia nak jaga roh kita. Nafsu mutmainnah, supaya roh kita tu baik. Roh kita tu wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau ditanya wala in jika kamu tanya mereka, siapakah yang menjadikan kamu, la yaqulun Allah, maka mereka akan mengatakan, pasti mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Jadi roh tu macam tu. Jadi kita kena jaga, kena didik roh kita tadi dengan perkara-perkara agama, dengan melakukan ibadat, salat dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu dinatakan inna din fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdil li khalqi. Itu fitrah. Agama ni fitrah kita. Jadi orang masuk Islam, dia kembali kepada fitrah dia. Sebagaimana hadis, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidan wa yunasiran. Yang ketiga, wa yumajjisan. Setiap manusia, setiap anak lahir semula jadi, maka bapanya menjadikannya Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi. Dia tak kata bapa menjadikan dia itu orang Islam, dia tak sebut. Artinya semula jadi manusia ni lahir, roh tu memang dah mengakui kebesaran Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Jadi bila kita dah dididik, diasuh, maka lama jadi roh tu kita didiknya kepada jalan yang benar, dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu roh kita tu bila didik anak-anak kecil 7 tahun, bila lahir kita azankan dia kenal Tuhan. Itu roh kita, roh. Nampak tak? Roh yang Allah jadikan, roh tadi. Jadi roh tu kena dimasukkan, nufikhas fihi ar-roh. Apabila dijadikan umur, hadis yang lain menyatakan ketika dijadikan 40 hari sebagai nutfah, air, setitis air. Lepas tu alaqah, kemudian tu mudghah. Alaqah tu ketul-ketul daging. Lepas tu mudghah, daging tu maka dengan tulang. Selama 120 hari. 120 hari. Lepas tu yursal al-malak, Allah utuskan malaikat, yunfahu fi ar-ruh, ditiupkan roh tadi. Itu cerita roh tadi. Bayi yang berada dalam perut itu roh, Allah tiupkan melalui malaikatnya. Yursal, diutuskan malaikat meniup roh. Bayi yang berumur 4 bulan, 4 bulan ke atas, maka jangan bunuh. Nampak tak? Mengandung misalnya. Kalau bawah 4 bulan tak apa, kerana tak ada roh. Kalau dah 4 bulan ke atas, maka telah ada nyawa, maka tak boleh kita gugurkan dan seumpamanya. Kecuali, ada kecuali lah.
kecuali penyakit ke, kalau dibiarkan anaknya mati, ataupun yang kedua tak ada anak, maka ibunya akan mati. Itu tidak mengapa jadilah sebab-sebab yang membenarkan, membolehkan seseorang itu dalam hal-hal pengguguran dan seumpamanya. Kalau tanpa sebab gugurkan anak disebabkan zina, itu dah cerita bab lain. Buang anak cerita bab lain. Ini cerita bab sehat, cerita bab suami isteri. Kalau cerita kes zina, itu bab lain. Zina dah dosa, buang anak jadi dua perkara dosa besar. Dia melakukan pembunuhan, membunuh nyawa yang Allah telah ciptakan dengan asbab tadi. Itu kita kena tahu. La taqnatu min rahmatillah. Jadi kita beribadat ni sampai bila? Sampai bila-bila. Hadis ayat yang sering kita baca, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini berkaitan dengan kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebahagian hadis yang kita tertinggal lagi berkaitan dengan al-khawfu, berkaitan dengan al-khawfu. Selepas hadis yang menyatakan apabila manusia, peluh manusia pada hari kiamat, peluh manusia pada hari kiamat, ini hadis yang sebelum kita baca, yashab arqum fil ardi sab'ina ziran, 70 hasta. Dia punya yashab, dia punya peluhnya melempar sampai 70. Wa yujim hatta yablu azan, dan dia punya ketinggiannya sampai azan, sampai telinga azan uzunun. Jadi jangan kita fikir macam mana dan dia melempar macam mana pula ustaz. Ini Allah Nabi menceritakan keadaan hari kiamat. Manusia macam tu. Kalau orang sebelah, dia dengan peluh dia. Nama tak? Itu maksudnya Nabi daripada Abi Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, peluh manusia pada hari kiamat hatta yazhab sehingga sampai. Ini bagi mereka, bukan semua orang. Nama tak? Amalan dia tak ada dan sebagainya, disebabkan kepanasan dia sampai 70 hasta. Keadaan orang tadi. Wayul jim, dan sampai telinga tinggian peluhnya tadi. Muttafaqun alaih. Yanzilu wa yagusu, maksudnya akan turun peluh dan akan yagusu, macam orang berenang dengan dalam peluhnya. Ini nak menggambarkan perkara-perkara yang manusia perlu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ada amal ibadat, yang siratan mustaqim pun jadi mudah, dibangkitkan daripada kubur pergi ke mahsyar semua mudah. Dia tak ada kata kau cepat aku lambat, bukan macam tu. Itu semua amalan yang berurusan. Kalau ada amalan semua beres. Duduk dalam kubur mati je Allah luaskan. Apa lagi bila nak dibangkitkan semua, bukan kata siapa yang semayang duduk dia akan selamat. Tak ada, dia terus semua sekali. Allah akan tunjukkan direct. Kalau orang bertakwa, beriman, dia mati dia Allah tunjukkan tempat dia, maq'adahu minal jannah. Kalau yang sebaliknya, maka tempatnya dalam api neraka. Itu perkara-perkara yang perlu kita faham. Walaupun banyak peringkat, tapi kalau peringkat yang pertama kita dah lulus, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lulus tu bukan maksudnya nak diuji, bukan nak diuji lagi. Sebenarnya amalan kita diuji, nanti dulu kena test dulu, boleh jawab, boleh lepas. Dia bukan macam tu. Dia bukan diuji. Sebenarnya amalan kita berperanan. Jadi dia bukan kata siapa cepat jawab dia dulu, bukan macam tu. Kau pergi cepat, jangan lambat. Walaupun orang tu semayang, rajin beribadat, tapi dia lambat jawab, dia bukan macam tu. Dia rajin semayang, dia akan jadi cepat jawab. Itu maksud dia. Dan dia cepat jawab disebabkan amalan, disebabkan sedekah. Itu bergantung kekuatan amalan kita ketika berada di atas muka bumi. Sebab itu kita perlu jangan rasa bosan, jangan rasa malas dan sebagainya dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dinyatakan hadis yang lain, Nabi menggambarkan berkaitan dengan
Dengan apa ni? Berkaitan dengan dalamnya neraka tadi. Isami'a wajbatan faqala kunna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami ni bersama Nabi sahabat. Isami'a wajbah. Lalu kami telah mendengar wajbah. Jadi Nabi cerita kat dia wajbah. Faqala hal tadrun ma hadha. Adakah kau tahu apakah yang aku maksudkan? Qulna, sahabat kata aku tak tahu. Cara sahabat jawab macam mana? Dia bukan kata aku tak tahu. Dia kata apa? Allah dan Rasul yang lebih tahu. Itu maksud dia, cara adab dia. Qala hadza hajar. Ini Nabi kata ini batu. Rumia dicampakkan finnar dalam api neraka mundu sab'ina kharifan, semenjak 70 tahun. Semenjak 70 tahun. Maksudnya sekarang umur kita 70 tahun. Batu ni telah dicampak semenjak umur setahun dulu. Semenjak setahun, umur kita setahun, sekarang umur kita 70 tahun. Batu tu tak jadi jatuh lagi. Nampak tak? Dalam balik 7, baru 60 tahun, 10 tahun lagi. Berapa dalamnya api neraka? Itu maksudnya. Jadi Nabi kata batu dicampakkan. Itu maksudnya wajibah. Nabi kata kamu dengar tak wajibah? Sahabat kata aku tak tahu apa benda maksud wajibah. Lalu Nabi huraikan wajibah tadi, iaitu batu yang dicampakkan dalam neraka. Maksud neraka dalam semenjak 70 tahun. Fawa yawi finnari an. Sekarang ni dah sampai dah. Maksudnya dah sampai dia punya dekat mana? Dekat apa tu panggil dasar neraka tadi. Hatta intaha ila ka'riha, sehingga sampai kepada ka'riha. Ka'riha tu kita panggil apa? Yang dalam tu paling bawah sekali. Dia punya apa? Dia punya kuani dia, bukan kuani. Apa dia? Fasamit tu wajibat. Maka sahabat kata, maka Nabi kata kamu telah dengar wajibatah. Jadi macam mana kita nak bayangkan hadis? Maka itulah wajibah. Maksudnya kalau kita balik, kita punya bawah tu batu misalnya, itulah wajibah maknanya. Yang wajibah tu semenjak 70 tahun. Yang dahulu dicampakkan baru sekarang sampai ke bawah. Jadi kita nak menggambarkan bagaimana kalau ayat yang kita baca summaradadna asfala safilin, lalu kami campakkan dia serendah-rendah dalam api neraka. Jadi kalau kita baca tafsir surah At-Tin tadi, kalau kita jadi pentafsir, kita tafsir surah At-Tin, khalasum maradadna, maka kita boleh ambil hadis ni asfala safilin, paling bawah. Paling bawah macam mana? Kita menggambarkan paling bawah, kalau kat laut tu parasnya beracam ni, maka duduk dalam laut berapa kilometer misalnya, berapa meter, 100 meter ke, setakat yang kita tahu kapal tinggi mana, macam tu aja. Jawapannya tidak. Dalam neraka bukan macam tu. Nampak itu perkara-perkara, kerana manusia ramai, nampak tak, makhluk ramai. Itu nak tunjukkan dahsyatnya neraka. Kalau kita fikir macam tu, baru kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi kata, kalau kau tahu apa yang aku tahu, nampak tak, sebab tu orang tua bapa-bapa kita, kalau kau tahu apa yang aku fikir, maka kau tak akan buat apa yang kamu lakukan sekarang. Nah, begitu Nabi kata, kalau kau tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan tertawa sedikit, wala bakaitum katsira, dan kamu akan menangis banyak. Nampak tak? Yang menangis banyak tu kerana kita memikirkan apa? Takut dosa. Bukan maksudnya dia meninggalkan dunia, bukan macam tu. Abdul Rahman bin Auf, dia takut sedih juga, tapi dia ahli bisnes. Abu Bakar pun bisnes juga. Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat semuanya bekerja untuk dunia. Dalam masa yang sama, mereka itu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ma'alam, kamu tak tahu apa yang aku tak tahu. Kalau kamu tahu, nescaya kamu akan tertawa sedikit, tetapi menangis banyak. Wa man talazzaztum bin nisa' 'alal furush wala kharajtum ila su'adat tajaraw. Kamu tidak sibuk dengan wanita. Nampak tak? Bila sebut wanita, semua orang faham. Kamu takkan sibuk dengan dunia itu dicari.
tapi dunia tidak akan melalaikan kamu. Kita nak cari dunia tak ada masalah. Kerana dengan sebab dunia itu kita akan jadi rajin beribadah. Ada kita rajin ke surau, rajin ke masjid. Ini ada kita duduk kat rumah tapi tak ke masjid juga. Kalau duduk kereta kat rumah, letak kereta kat rumah, tapi dia pergi masjid naik basikal, tak ada masalah. Nampak tak? Ini kereta kat rumah, tuan dia pun kat rumah. Nampak? Itu rugi maksudnya. Nampak tak? Jadi kita gunakan nikmat tu biar dia pun pergi masjid. Nanti kalau Allah tanya bagaimana nikmat yang kamu gunakan, dia pun jawab, dia gunakan untuk jalan Allah Ta'ala. Duitnya ada, kita tu benda-benda yang ada. Dalam arti kata alaihsallam, apa ayatnya? Bukan alaihsallam, berkaitan dengan nikmat Allah, maka kamu gunakan. Itu ayat, ada ayat maksudnya nikmat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu maksudnya dengan nikmat Allah tu kita gunakan. Nampak tak? Sebagai bukti ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu. Kita kembali kepada Allah. Nikmat kita pandai baca Quran. Kita bacalah Quran. Kita suara merdu, kita azan kat masjid sekali. Nampak tak? Kadang-kadang bukan bila sini, bila tempat lain. Kadang bila ni suara dia tahap B, bukan tahap E, tahap B. Kadang-kadang yang tak azan ni bukan muazzin, bukan bila. Kadang-kadang memang suara dia kelas A. Tapi suara tu sekali-sekala kena semayang, kena azan juga. Bila kita azan, suara tu kena ikhlas lah maksudnya. Bukan kita azan supaya nak tunjukkan kemerduan suaranya. Jadi bila kita azan bang tu, jadi suara kita tu akan menjadi saksi. Batu dengar menjadi saksi. Pokok apa lagi, dan makhluk binatang, nampak mereka mendengar, mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebab tu Bilal ni jadi nampak. Bilal lah, bukan Bilal mas mabuk. Bilal asalkan Bilal orang azan ni. Balasannya pada hari kiamat, dia punya leher ni tinggi maksudnya. Jangan apa masuk tu percaya sendiri lah. Dalam hadis sebutkan macam tu. Jadi tinggi tu nak menggambarkan balasan syurga dan sebagainya lah. Yang kita panggil leher tinggi, ke aku ni macam zirafah, tak cantik tinggi. Yang kita fikir macam tu. Cuma nak gambarkan bagaimana nikmat yang Allah akan balas pada hari kiamat. Sebab itu orang azan memang orang imam, mana pahala besar. Maka sebagai ulama mengatakan Bilal panggil orang datang. Kalau Bilal tak panggil, dia tak dengar imam baca khutbah, dia dengar, dia tidur je. Sama tak? Bilal bukan panggil. Sebab tu Bilal pahalanya terlalu besar. Pak Imam kata kalau aku tak jadi imam, tak semayang juga. Jadi kita bukan nak balak antara Bilal dan imam. Cuma kita nak gambarkan peranan kedua-dua tu amat penting. Nampak tak? Noja sama juga. Nampak tak? Cuma nak gambarkan kita peranan yang penting kita melakukan sesuatu itu untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dibuat pasti ada balasan. Nampak tak? Mati baru dapat, dunia tak dapat. Bila tak dapat, itu orang malah ke masjid. Nampak tak? Suruh azan tak mau azan ke masjid ni payah. Suruh buat tu jadi payah. Fulus tak ada, tak cukup, tak banyak. Nampak tak? Orang tak berani dan sebagainya. Bersihkan masjid, orang tak mampu misalnya. Kalau kita malas bersih masjid secara umum lah, kita kena ingat kisah yang pembantu masjid yang mati tu. Nabi tak nak masjid mana? Banyak. Bila dia mati, meninggal, lalu Nabi tak tahu. Bila Nabi tanya mana lelaki, ada yang mengatakan seorang badui, artinya orang tak pandang dia. Ada yang mengatakan dia berkulit hitam. Ada yang mengatakan dia seorang wanita. Mana orang yang bersihkan masjid lama tak nampak. Dia kata dia baru mati, dah mati, meninggal dunia. Jadi Nabi tak tahu. Lalu Nabi marah, berubah muka, kenapa tak diberitahu. Akhirnya Nabi pergi kat kubur, Nabi semayang di atas kuburnya. Sebab apa? Kerana memuliakan kerja dia membersihkan masjid. Jadi kita ni sekali-sekala kena kerja kat masjid, kerana salah satu cara menghilangkan perasaan takabur. Nampak tak? Itu tanda-tanda yang perlu kita faham.
Kadang-kadang kita ni ada sikap takabur yang kita tak boleh elak, tak boleh buang. Dah memang orang duk uji daripada dulu sampai sekarang. Jadi takabur tu memang ada secara semula jadi. Macam mana nak mengurangkan? Kita kena buat benda-benda yang orang biasa buat. Nampak tak? Perlu bersihkan masjid ataupun cabut umur. Kan nampak pelik sikit. Nampak tak? Orang tak tahu kita buat lah di sana. Jadi benda itu sebenarnya belum lagi bersihkan masjid. Pernah berlaku seorang tua besar di Malaysia. Lepas subuh, sebelum subuh, pukul 4 pagi dia bangun, bersihkan tandas. Bersihkan tandas, sapu-sapu. Tengok-tengok tua besar. Nampak tak? Itu nak tunjukkan. Kenapa dia buat? Kerana nak menghilangkan perasaan takabur dalam diri. Itu dia dengan Tuhan, manusia dah tahu. Itu benda-benda yang perlu kita faham. Kalau kita belajar tentang bab-bab yang macam ni, bahawa rasa pentingnya kemanisan dalam melakukan amal ibadat. Jadi balik hadis yang kedua yang kita baca tadi tentang wajibah. Seminit lagi Isami wajibah. Jadi wajibah atau apa? Wajibah bukan makanan. Satu makanan nama syarat. Satu lagi di sini diartikan dengan batu yang dicampakkan dalam neraka. Nabi kata semenjak 70 tahun itu dalamnya. Summa rajadna asfala safilin. Itu orang yang dicampakkan serendah-rendah dalam api neraka. Itu disebutkan antaranya golongan munafikin. Nampak? Itu perkara yang perlu kita ingatlah, supaya kita jadi orang yang takut kepada Allah, lalu kita sembahyang. Takut kepada Allah, tinggalkan riba. Kalau kita bisnes, kalau kita dengan urusan bank, kalau kita jadi benda-benda yang kita kata Allah elak lah macam mana. Nampak tak? Kena fikir akhirat. Fikir dunia memang tak tinggal. Tapi kalau kita bandingkan akhirat, kita akan cuba ikhtiar, berusaha cara-cara nak mengurangkan, elakkan lama-lama bahawa kita boleh meninggalkan perkara yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi moga-moga hidup kita dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi untuk minggu depan pengajian tak ada. Tak payahlah, kebetulan saya ada. Kebetulan saya pergi umrah Turki, umrah